Solat tak ada masalah. Ramai orang solat tapi kedekut. Ramai orang haji dan umrah tapi kedekut. Ramai orang melancong satu dunia tapi kedekut bila untuk orang. Kemudian Allah kata wa anfiqu. Wa anfiqu. Dan infak. Infaklah oleh kamu. Kenapa infak? Sebab dia adalah khairan. Ia lebih baik li anfusikum, untuk diri kamu. Ni sekarang Allah nak rawat pula satu lagi penyakit. Tadi penyakit apa ni? Penyakit tak faham, tapi mulut kata dengar, mulut kata ikut. Maka Allah kata sebelum taat, sebelum ikut, kena faham dulu. Sebab tu saya sebut bahawa ni, jangan kalau baca Quran nak khatam, kena ada satu sesi, iaitu tadabbur. Kita baca terjemahan ataupun ikut kelas tadabbur. Barulah selari dengan perintah Allah, iaitu kita faham dan kita ikut. Kalau baca nak khatam saja, tak adalah. Kita akan mengingkari perintah Allah. Baca dan khatam. Tak ada pun. Yang ada, dengar dan taat. Tak salah nak khatam, tapi yang salah ialah bila khatam tak faham. Allah kata apa? Anfiqu khairan li anfusikum. Apa penyakit ni? Dalam 3 perkataan ada satu penyakit yang Allah nak rawat. Allah kata bila Allah kata dengar dan taat. Okey, dengar dan taat apa dia? Perintah Allah. Perintah Allah banyak tak? Banyak. Boleh sebut tak antara perintah Allah? Apa dia antara perintah Allah? Satu, solat kan? Apa lagi kalau lu ke Islam? Zakat. Puasa. Apa lagi? Haji kan? Haji, umrah. Okey, ini rukun Islam kan? Jadi antara Allah kata taat pada perintah Allah, dalam banyak-banyak ni solat, zakat, sedekah, puasa, haji, Allah sebut apa? Infak. Kenapa tak sebut solat? Sepatut wasma'u wa ati'u wa aqimus salah, ataupun wasumu Ramadan. Itu tadabbur tu. Kenapa Allah utamakan infak? Ni nak rawat penyakit ni. Yang nak penyakit Quran ni syifa, nak merawat penyakit. Kadang-kadang penyakit tu kita tak perasan pun. Sebab solat ni ramai orang boleh buat. Kenapa? Tak keluar duit. Puasa ramai orang boleh buat. Sebab apa? Tak keluar duit. Kalau keluar duit pun beli juadah berbuka apa semua, untuk siapa? Bukan untuk orang, untuk diri dia. Kalau untuk dia tak ada masalah. Kadang-kadang dia beli barang untuk berbuka sampai beratuskan. Sebab apa? Untuk dia, tak ada masalah. Yang masalah apa dah? Nak bagi ke orang. Haji umrah, keluar duit tak? Keluar duit. Tapi untuk siapa? Untuk dia. Dapat pangkat haji. Glamour kan haji. Tak sebut haji, melenting. Okey, zakat, keluar duit tak? Keluar duit. Keluar duit. Zakat, sedekah termasuk. Bila Allah kata wa anfiqu, ahli tafsir mengatakan dua-dua, zakat yang wajib dan sedekah yang sunat. Keluar duit. Tapi untuk siapa? Untuk orang. Tengok. Jadi dalam banyak-banyak ibadah Allah fokus pada infak. Kenapa? Ni infak ni lah yang akan membuktikan solat kita, puasa kita, haji kita, keimanan kita pada Allah benar-benar ataupun palsu. Sebab tu dia panggil sedekah. Zakat juga dipanggil sedekah. Sedekah daripada sedekah, iaitu bila kita bagi duit walaupun nampak untuk orang, tapi kita yakin dengan janji Allah, sebenarnya kita bagi itu li anfusikum, untuk diri kamu. Nak percaya, nak yakin ni, bila bagi untuk aku, susah. Yang ni solat tak keluar duit. Haji umrah 5,000, 10,000, kadang-kadang
package haji yang mahal, 100,000 pun tak ada masalah. Sebab apa? Keluar balik pada aku. Sedekah, bila kita bagi sedekah, bagi zakat, Allah kata apa tu? Li'an? Tu tak masuk kat sini. Ini penyakit ni. Penyakit apa? Tak percaya, tak yakin pada janji Allah. Allah kata, yang kamu bagi infak tu, nampak bagi pada orang, tapi sebenarnya untuk kamu. Yang tu tak masuk. Sebab itulah, bila kita bagi, sikit. Bila bagi untuk orang, sikit. Bila untuk kita, berganda-ganda. Betul tak? Betul tak? Kadang-kadang kita sebut, saya ada bagi kawan tu 100, ada bagi. Tapi orang tanya, kereta berapa harga? Rumah berapa harga? Pergi melancong berapa ribu? Itu hak saya lah ustaz. Kalau itu hak kamu, Allah kata, yang kamu bagi kepada orang, memang untuk kamu. Kenapa? Untuk kamu, yang nampak pada zahirnya untuk kamu, kamu sanggup belajar beratus ribu. Tapi bila sedekah yang Allah kata untuk kamu juga, masa tu kenapa kamu tak yakin? Ini penyakit ni. Sebab tu Allah sebut infak. Salat tak ada masalah. Ramai orang salat tapi kedekut. Ramai orang haji dan umrah tapi kedekut. Ramai orang melancong satu dunia tapi kedekut bila untuk orang. Maka Allah nak betulkan penyakit tu, nak rawat penyakit. Sebenarnya yang kamu infak tu adalah khairan, lebih baik untuk kamu. Maknanya apa? Antara bagi dengan simpan, mana lebih baik? Antara bagi dengan simpan, mana lebih baik? Tak apalah, yang depan saya ni wakil sebab seolah lambat sampai. Antara bagi dengan simpan, mana lebih baik? Jawab seikhlas hati ya. Dua-dua? Tak percaya pada ayat Quran. Tak percaya pada ayat Quran. Allah kata yang kamu infak lebih baik. Simpan baik, tapi lebih baik apa dah? Infak. Kalau kita kata dua-dua sama, salah. Bercanggah dengan Quran. Kadang-kadang dah terdebur kan, tapi tak masuk. Dua-dua baik, salah. Tadi jawab dua-dua baik, salah. Yang jawab bagi lebih baik pun ada sifat munafik. Sebab mulut cakap bagi lebih baik, tapi amalannya simpan lebih banyak. Jadi yang terbaik apa? Jangan jawab. Yang terbaik jangan jawab. Sebab apa? Allah tahu dalam hati kita. Ya Allah. Oh ni penyakit ni. Sebab itulah Nabi, contoh terbaik ialah Nabi kita SAW. Nabi suka memberi. Walaupun Nabi tak banyak harta, Nabi miskin, tapi Nabi suka memberi. Kenapa? Nabi yakin pada janji Allah. Beri lebih baik. Sehingga kan Nabi bagi semua. Bila tak bagi, makna dah habis. Sebab Nabi yakin dengan janji Allah. Dan Aisyah radhiyallahu anha diceritakan, Nabi pula bila masuk bulan Ramadan lagi laju. Kita boleh cakap, saya pun boleh cakap, tapi praktikalnya ya Allah. Inilah syifa ni. Kadang-kadang mulut baca Quran khatam, tapi Quran tak jadi syifa kepada hati kita. Aisyah radhiyallahu anha bila diberi duit masa Nabi dah wafat lah, diberi oleh Sayyidina Umar, lebih kurang macam sagu hati lah, banyaklah, puluh-puluh ribu. Maka Aisyah pun dalam hadis tu, Aisyah bagi je, bagi sampai habis. Kemudian pembantu dia bagi tahu kepada Aisyah, ya Aisyah, kalaulah kamu ada simpan sikit untuk kita makan berbuka ni, kebetulan bulan puasa, kita tak ada makanan untuk berbuka ni, kalau kamu simpan sikit boleh kita beli makanan. Apa jawapan Aisyah? Ya, kenapa tak bagi tahu? Aku terlupa, aku tak tahu. Tengok kefahaman isteri Nabi sekalipun, dia kata dia tahu yang terbaik bagi. Bila dia tahu yang bagi itu lebih baik, dia terlupa nak simpan untuk diri dia. Sebab yang masuk, bagi lebih baik. Sampai ke tahap tu. Tapi sekarang, orang yang mengaku beriman, dalam mulut dia cakap bagi lebih baik, tapi praktikalnya, simpan lebih baik. Sampai, lagi teruk pada, dia simpan, sampai dia terlupa nak bagi pada orang. Terbalik dengan pada Aisyah. Aisyah dia bagi-bagi sampai terlupa untuk diri dia. Tapi kebanyakan orang yang mengaku beriman, dia simpan sampai terlupa nak bagi pada orang. Tengok-tengok dah mati. Ataupun orang miskin tu pun dah mati. Masa tu baru dia menyesal. Dia kata kepada Tuhan, akhirni
lau apa ni, akhartani, kalau engkau melewatkan aku ila ajalin qarib, bagilah sikit je tempoh untuk aku bagi. Masa tu dia yakin, tapi dah tak ada faedah. Ini penyakit ni, memang penyakit. Saya bila baca tafsir ni, ayat ni, saya rasa yang pertama ayat ni tuju pada saya. Sangat sukar untuk memberi harta, sebab itulah cinta kita. Dan itulah ujian yang paling besar yang Allah beri kepada kita. Sebab tu dalam banyak-banyak taat Allah sebut apa? Infak. Jadi saya tanya, saya ulang soalan. Simpan dengan beri, mana lebih baik? Tak selamat tu. Selamatnya jangan jawab. Sebab kalau kita jawab simpan, beri lebih baik tapi kita tak buat, apa dah? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka bila kamu cakap apa yang kamu. Jadi kita berdoa je pada Allah supaya Allah lembutkan hati kita, kurangkan cinta dunia dan yakin pada Al-Quran kita bagi. Apatah lagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Nabi ni dah lah tak banyak harta tapi Nabi bagi sampai habis. Mana Nabi tak takut? Kenapa? Sebab Nabi tahu yang aku bagi untuk aku. Jadi kenapa aku nak risau? Yang aku bagi, aku akan dapat akhirnya. Kita antara sebab kita risau sebab apa? Nak bagi banyak. Sebab apa? Apa punca? Takut miskin, kemudian takut tak cukup kan? Katalah umur kita 70 tahun. Umur sampai 70 tahun. Jadi kita katalah ada 500,000 kan. Kalau bagi 200,000, sampai umur 50. Tak cukup. Sedangkan 20 tahun nak makan apa? Boleh rosak akidah. Kenapa? Sebab secara halusnya kita yakin dengan 200,000 tu boleh menyambung hayat kita sampai 70 tahun. Boleh merosakkan akidah. Duit tak boleh menyambung nyawa kita. Yang boleh menyambung ialah Allah. Berapa ramai yang tak ada duit, umur dia panjang. Macam Ashabul Kahfi. 1 sen pun tak ada kan. Duit pun yang ada pada mereka dah tak laku. Tapi dia boleh hidup sampai bukan 70 tahun, 309 tahun. Dan juga Nabi sebut dalam satu hadis kan, seseorang itu tak akan mati. Kalau Allah takdirkan umur 70 tahun, dia tak akan mati umur 50. Bila dia akan mati? Bila dia akan mati? Bila habis rezeki. Bila sampai ajal dan bila habis rezekinya. Maknanya selagi rezeki dia tak habis, katalah dia ada 500,000, dah bagi semua dah. Sampai tak ada 1 sen, dia tak akan mati. Sebab apa? Bila ajal dia sampai 70, rezeki dia mesti ada. Nak yakin sampai tak tu, ya Allah. Cuba buka surah Ali Imran 180. Okey, tengok wala yahsabanna, jangan mengira siapa ni allazina yabkhaluna, orang yang bakhil. Ni lawan dia anfiqu. Yunfiqun lawan dia yabkhalun. Kalau yunfiqu bagi, yabkhalun simpan. Jangan orang yang kedekut ni, yang simpan ni menyangka. Dia kedekut dengan apa ni? Bima atahumullah. Apa maksud tu? Allah sebut tu. Allah tak kata kedekut dengan harta mereka, tak. Allah kata kedekut dengan apa yang Allah bagi. Ada maksud tu. Jadi maksudnya apa? Kalau bukan hak kita, maksudnya apa? Kamu ni nak kata apa? Bangang sangatlah, kedekut hak orang. Kalau kedekut hak kamu, okey, ini hak Tuhan. Saya bagi duit pada A, 100,000, saya suruh dia infak. Tiba-tiba dia kedekut. Ini bangang betul. Bukan duit dia pun, duit saya. Jadi kalau nak kedekut, biarlah betul-betul yang kita punya. Tapi tak ada yang kita punya. Semua Allah punya. Jadi Allah sebut ni supaya apa? Terbuka minda dan jangan kedekut. Sebab yang kamu kedekut tu aku punya. Dan aku bagi. Kemudian min fadlihi, daripada sebahagian anugerah Allah. Jadi yang Allah bagi pada kita walaupun nampak banyak tapi sebenar sedikit je. Kalau nak banding dengan korun lagilah tak terbanding. Huwa khairul lahum. Jangan sangka
orang yang kedekut dengan apa yang Allah bagi ni, jangan sangka itu adalah khairul lahum, baik untuk mereka. Apa maksud? Saya nak tanya, semua yang kedekut ni, semua yang simpan, dia rasa baik tak simpan tu? Siapa yang simpan duit tapi dia rasa tak baik? Tak ada kan? Semua orang simpan dia rasa baik, sebab tu dia simpan. Lagi banyak kan? Sebab dia rasa baguslah simpan untuk masa depan. Allah kata apa? Jangan sangka siapa yang kedekut tu simpan duit baik. Jangan. Kenapa? Bal huwa syarrul lahum. Bahkan simpan tu adalah syarr, bukan baik tapi syarr, buruk. Ni lawan ni. Kalau infak khair, kalau simpan syarr, bercanggah. Salah satu je. Tapi bukan makna Allah suruh infak semua. Janganlah sampai kita bagi sikit tapi simpan terlalu banyak kan. Jadi jangan sangka siapa yang kedekut, siapa yang simpan tu baik. Jangan sangka. Bahkan simpan yang banyak tu adalah syarr, buruk untuk mereka. Kenapa? Apa yang buruk ni? Sayutawwaquna di akhirat besok. Apa yang mereka simpan tu, harta emas ke, barang kemah ke, rumah ke, kereta ke, semua akan yutawwaquna dikalung di lehernya. Ada hadis mengatakan akan betulkan menjadi ular dan akan membelit lehernya. Ya Allah, ini Allah kata syarr. Kamu simpan, nampak harta, nampak duit, rupa-rupa di akhirat, benda yang kamu suka tu, sayang tu, boleh bertukar ular dan membelit kamu. Jadi dia bukan baik, dia adalah syarr. Apa yang kamu kedekut, lagi banyak kamu simpan, lagi banyak yang akan membelit leher kamu. Bila ni? Yaumal qiyamah, bukan sekarang. Dan Allah kata apa? Walillah, bagi Allah miras, warisan ataupun harta di langit dan di bumi. Apa maksud ni? Apa kaitan hujung ayat ni dengan awal? Allah kata jangan kedekut, sebab kedekut tu buruk. Yang kamu kedekut tu ya Allah bagi. Lepas tu Allah kata bagi Allah semua yang di langit dan di bumi. Apa kaitannya? Kaitannya, kenapa kamu kedekut yang Allah bagi sikit je pada kamu, sedangkan yang masih Allah miliki terlalu besar. Maknanya kalau kamu bagi sikit, Allah boleh tambah lagi. Sebab apa? Yang di sisi Allah masih banyak. Yang kamu dapat tu hanya macam setitik air. Bila kamu celup jari di laut, kamu angkat jari. Itu yang Allah bagi. Yang belum bagi, yang Allah miliki macam seluas laut. Jadi kenapa nak kedekut sikit sedangkan Allah masih memiliki yang banyak? Bahkan Allah sebut dalam surah Saba ayat 39. Surah Saba ayat 39 ini kan. Okey. Allah kata apa? Qul, katalah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku yabsutu ar-rizqa. Katalah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah yang melapangkan rezeki. Kemudian liman yasha, kepada siapa yang dia nakki daripada hambanya. Rezeki itu kamu kaya bukan sebab kamu kerja, tapi sebab Allah lapangkan. Itu pun Allah nak betulkan cara kita berfikir. Sebab ramai berfikir dia dapat harta banyak sebab dia bekerja keras. Salah. Tak, sebab Allah lapangkan. Berapa ramai yang kerja sikit tapi Allah lapangkan rezeki. Dan berapa ramai yang kerja keras tapi Allah sempitkan rezeki. Jadi yang melapangkan dan menyempitkan bukan usaha manusia, tapi Allah. Tuhanku yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki daripada hambanya, wa yaqdirulah, dan dia juga yang menyempitkan. Kemudian Allah sebut apa? Wa ma anfaqtum min syai'in. Apa saja yang kamu infak dari apa sahaja, syai'in, apa-apa saja. RM1 ke 10 ke 100 ke 1000 sejuta ke, fa huwa yukhlifuh. Maka dia yukhlifuh, akan menggantikannya. Ni. Kita baca ayat ni kan tapi tak masuk. Apa dah? Allah kata yang kamu bagi aku ganti, yang kamu bagi aku ganti. Kalau kita yakin apa kita buat? Sebab Allah jamin bila bagi ganti, bila bagi ganti. Kalau kita yakin dengan ayat ni, kita bagi ke simpan? Kita bagi. Tapi masa nak praktis tu bagi sikit ke banyak? Kalau kita bagi pada orang kan, orang kaya kan, tapi kita tahu dia kalau kita bagi RM10 dia ganti RM20. Kalau bagi RM20 dia ganti RM40. Okey. Kepada orang macam ni kita bagi sikit ke banyak? Banyak.
Itu siapa tu? Orang kaya. Bukan Tuhan pun. Dan dia memiliki harta pun terbatas. Tapi yang nak ganti ni siapa? Allah. Apa yang Allah miliki? Langit dan bumi. Tapi bila bagi tu, berkira. Kan? Kita tak nampak ya Allah nak ganti, kita nampak. Besok nak beli apa? Itu gangguan daripada syaitan. Ini yang susah ni. Nak khatam Al-Quran, tak ada masalah. Tama-tama dalam grup kan, 30 orang habis khatam. Nak khatam surah-surah pun okey lagi, boleh. Tapi yang paling sukar ialah nak faham dan nak menghayati maksudnya. Nak yakin ni. Allah bagi je, Allah ganti. Bagi je, Allah ganti. Sebab apa? Ustaz, saya dah bagi lama, tak nampak pun Allah ganti. Sebab otak kita otak duit. Ganti je duit. Ganti je duit. Memang dalam kepala kita fikir duit je. Duit ni penyelesaian masalah. Bukan. Kadang-kadang Allah bagi kesihatan. Ya Allah, berapa ramai yang Allah bagi duit tapi tak sihat. Tak boleh makan, tak boleh berjalan. Berapa ramai yang Allah bagi duit banyak, rumah besar tapi semua anak tak balik, tak tanya khabar dia. Jadi kadang-kadang yang paling besar Allah bagi pada ketenangan, kebahagiaan, kesihatan. Macam Allah bagi Ashabul Kahfi kan. Bukan banglo, bukan kereta, bukan harta banyak, tapi boleh duduk dalam gua kahfi dengan tenang dan umur berpanjang. Jadi ganti ni berbagai-bagai bentuk. Kadang-kadang harta, kadang-kadang ketenangan, kadang-kadang kesihatan, kadang-kadang anak yang soleh, kadang-kadang isteri yang soleh, kadang-kadang kawan-kawan kita yang soleh, ya Allah, yang membantu kita untuk mendapat takwa Allah. Okey? Boleh saya tekan kat sini sebab apa? Ini penyakit paling berat ni. Orang beriman penyakit paling berat ialah kerikut ataupun cinta dunia.